ومن وإليه سيسير إلى يوم تبعثون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah untuk Sayyidina Muhammad kita telah masuk kepada hadis yang ke-62. Kepada hadis yang 62. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Muhammad, pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-hibarah. Al-hibarah. Al-hibarah adalah sejenis pakaian yang berjalur. Dia macam belang-belang lah kalau bahasa kita tu, berjalur-jalur. Daripada buatan Yaman, kain Yaman yang diperbuat daripada kain yang kasar sikit ataupun disebut kain cotton, kain cotton itu dia punya pakaian dia ataupun baju dia tu. Jadi baju yang paling Nabi suka, pakaian yang Nabi paling suka adalah pakaian yang berjalur-jalur buatan Yaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pakaian, berbagai jenis pakaian yang Nabi pakai. Ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju yang lengan diketat yang dihadiahkan daripada Rom. Rom ni orang putih lah yang hadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama di Mesir mensyarahkan maksud baju ni adalah kot tu. Orang putih dia suka pakai kot. Dan kot ataupun baju yang lengannya ketat itu yang dihadiahkan pada Nabi, dia labuh sikit sampai lutut. Dalam pemakaian kot ni ada satu kot yang dipakai buat musim sejuk. Dia ketat sikit tangan, dia labuh sampai lutut. Dia dah kancing belah dua. Elok lah, segak insya-Allah. Ada sebahagian. Sebahagian ulama tu dia suka pakai kot. Dia kata apa pakai kot ni, kot barat. Dia tak ada Nabi Muhammad pernah pakai macam kot baju tu. Ada juga pandangan ulama. Seperti kita tengok ulama-ulama di Mesir ataupun di Syam, seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, selalu pakai kot. Rupanya ada sandaran yang mereka sandarkan
untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah pakaian yang berjalur-jalur. Sebahagian riwayat kata jalur ni warna merah dan juga hijau. Ada kekuningan sikit jalur. Cantiklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bismillahirrahmanirrahim, hadis yang seterusnya. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah pakaian yang cantik itu mencantikkan Rasulullah, tetapi kecantikan Rasulullah yang mencantikkan pakaian. Itu Rasulullah. Semua pakaian yang Rasulullah pakai, semua sahabat minat. Sehingga ada sahabat yang minta baju Rasulullah. Nampak segak sungguh, nampak indah sungguh. Allah Sallallahu Muhammad. Terpegun para sahabat bila tengok Nabi pakai apa pun. Seperti hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, kita baca hari itu. Hadis daripada Sayyidina Jabir. Dia kata, aku keluar pada satu malam, aku tengok Rasulullah keluar dari rumah. Malam yang bulan purnama. Bulan purnama, bulan terang. Aku lihat cahaya bulan, aku lihat Rasulullah yang pakai baju warna merah waktu tu. Falahu indi ahsana minal qamar. Demi Allah, Rasulullah lebih indah dari bulan. Masya-Allah. Kata para sahabat, Rasulullah kalau pakai merah, kami nampak sangat indah. Merah Rasulullah ni merah sayang-sayang sikit. Cair-cair sikit, dia tak merah yang terang. Nabi pakai. Dan ada sebahagian riwayat bila Nabi pakai warna merah akan nampak betul-betul putihnya betih Rasulullah. Betih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu. Dan sebenarnya setiap warna yang Nabi pakai ada maksud, ada isyarat. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab dia syarah berkenaan dengan 7 tingkat nafsu. Dan setiap nafsu tu ada warna dia, hijau, merah, putih, hitam, biru. Dan setiap warna yang diciptakan oleh Allah SWT memang ada pengaruh dan ada rahsia dia. Sebagian macam ahli psikologi kata salah, mengatakan setiap manusia ni dia ada warna dia. Ada orang pakai warna hitam tak berseri. Pakai warna hijau tak berseri. Pakai warna merah tak berseri. Pakai warna Allah SWT Muhammad kuning contohnya, kuning cair lah, berseri. Maksudnya warna dia kuning tu. Kita ni, diri kita ni ikut psikologi lah. Dia ada warna-warna yang memang padan dengan tubuh badan kita. Dia akan nampak terus seri dan juga kewibawaan kita. Setiap orang ada warna dia. Ada orang warna putih, ada orang warna putih, ada orang warna biru, ada orang warna merah dan sebagainya. Nak tahu macam mana? Beli semua warna pakai. Okay. Tengok yang mana yang orang puji, segaknya, itulah. Okay. Tak apalah sebenarnya, tak penting pun, tak penting sangat warna tu. Cuma setiap warna yang Allah cipta tak sia-sia. Berdalilkan Al-Quran, "Wa ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya engkau wahai Allah tidak cipta alam ini sia-sia. Semua tak sia-sia Allah cipta, termasuk warna-warna yang Allah jadikan. Tak sia-sia. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Muhammad, maka itu rahsia warna, rahsia warna. Tak apalah. Maka contohlah kita tengok kenapa Allah cipta pokok-pokok ni hijau. Ada pokok, ada je warna lain, sikit tak banyak kat dunia ni. Di pokok yang kebiasaannya warna hijau. Ada negara yang kita tengok, negara tu pokok dia semua warna putih. Tak ada. Pokok maksudnya daun lah. Ada satu negara daun pokok dia semuanya warna hitam. Ada tak? Mungkin ada sikit je lah kalau ada pun. Mana-mana dunia pun rumput, pokok, tumbuhan hijau. Kenapa hijau? Ini bukan parti. Nanti parti habis kena tarik tauliah nanti melawak. Okay. Jadi ini kan parti ni. Maksudnya kenapa Allah ciptakan hijau? Hijau tu dia menyebabkan pandangan kita rasa sejuk, indah macam tu. Sebagian ulama membahaskan tentang Nabi lahir hari Isnin. Nabi lahir hari Isnin. Hari Isnin ada riwayat hadis, hari yang Allah cipta tumbuh-tumbuhan. Dia Isnin, Selasa apa semua ni, ada hari-hari yang Allah cipta perkara tertentu dia panggil. Isnin Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad lahir hari Isnin. Maksudnya tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Isyarat kepada Rasulullah ni, Rasulullah mai nak bawa kehidupan pada kita, kehidupan yang selamat dan sejahtera. Siapa tak mau ikut Rasulullah macam tak mau ambil oksigen, dia akan mati. Dia akan binasa. Itu maksudnya. Dan bermaksud juga syariat Rasulullah, akhlak Rasulullah, peribadi Rasulullah. Macam kita memandang keindahan, kehijauan tumbuh-tumbuhan sejuk macam tu. Masya-Allah. Isyarat kata ulama.
Dalam hadis riwayat Imam Dailami ya, ada hadis Rasulullah ada waktu-waktu akan keluar daripada Madinah pergi ke pendalaman yang ada di situ kebun-kebun hijauan, hijau-hijau ni lah, dan juga sungai. Nabi suka melihat hijau-hijau macam tu, tumbuh-tumbuhan lah, dan melihat air sungai yang sedang mengalir. Dari segi kajiannya, saintifik ataupun psikologi ni, melihat tumbuh-tumbuhan ataupun air yang mengalir, itu dapat menenangkan fikiran. Dia menghilangkan stres. Bukanlah bermaksud Nabi stres, tidak. Nabi sangat tenang, kekasih Allah. Tapi Nabi tunjuk pada kita, Nabi ajar umat ni, kita perlukan waktu melihat alam ini, kerana alam ini membawa kita kepada ketenangan, keseronokan, kelapangan jiwa. Sebab Allah ciptakan alam ni untuk kita semua. Allah ciptakan alam ni kebaikan, untuk kebaikan kita, untuk keseronokan kita. Pernah tak kita tengok alam ni kita rasa benci? Tak ada. Tengok langit, tak rasa nak marah. Tengok laut, tak rasa nak marah. Tengok pertumbuhan, tak rasa nak marah. Termasuk tengok haiwan, binatang dan sebagainya, tak rasa macam nak pukul, benci, tak ada. Kecuali haiwan tu kacau kita lah. Di kebiasaan alam ni yang kita tengok tak membawa kepada kebencian. Kenapa? Allah cipta kerana Allah kasih pada kita. Dia kasih pada kita. Ni tanda kasih Allah semua alam ni. Tanda kasih Allah pada kita, khususnya manusia lah. Tengok apa pun menghilangkan stres. Tengok laut menghilangkan duka cita, datang kebahagiaan, keseronokan dan sebagainya. Masya-Allah. Setiap warna tu ada fungsi dia lah. Laut kenapa? Laut dia bukan warna biru sebenarnya, dia warna yang jernih lah ya. Tapi kenapa Allah jadikan biasan daripada langit jadi biru? Langit pun tak tahu warna apa, tapi tak tahu macam jadi biru tu kan. Allah buat masya-Allah. Dan sebahagian laut ada warna hijau. Kenapa semua tu macam tu? Ada sebab-sebab dia. Tanah warna kukuh ada sebab dia. Semua Allah ciptakan ni keindahan untuk kita semualah, masya-Allah. Terus jadi Nabi SAW bukanlah pakaian yang cantik mencantikkan Rasulullah, tetapi kecantikan dan keindahan Rasulullah yang mencantikkan pakaian itu. Macam contoh kita kata apa? Kita hidupkan majlis Rasulullah. Jom kita hidupkan majlis cinta Rasulullah. Allah senang. Jom kita hidupkan majlis. Allah senang. Bukanlah kita yang menghidupkan majlis pada hakikatnya. Bukan kita yang menghidupkan majlis Rasulullah, tetapi dengan Rasulullah lah kita hidup. Sebenarnya dengan Rasulullah lah kita ada kehidupan. Bermaksud kita nak buat majlis, contohnya nak hidupkan majlis, nak membina majlis, nak jadikan majlis kita ni berjaya, semua dapat ketenangan rahmat. Hakikatnya bukan kita yang jadikan majlis tu hidup, tetapi disebabkan Rasulullah lah kita semua menjadi hidup hati-hati kita semua. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam qasidah lah. Qamarun. Kita dengar sonok kan? Qamarun apa? Bulan lah, bulan. Allah senang amat. Apa semualah. Jadi kenapa sonoknya tu? Tala'al badru alaina. Kita tahu, oh syoknya dengar. Allah senang. Lagu rock dengan qasidah, kita nak bandingkan lah. Qasidah lebih indah dan sedap. Rock ni syok juga, lagu-lagu ni syok juga, tapi dia macam telinga saja. Dia tak masuk sampai ke lapangan jiwa, dia panggil. Kita kalau menyanyi lagu rock ke apa ni, lagu yang bukan ketuhanan lah, bukan yang ada kerasulan apa cerita rasul ni, kita syok waktu kita menyanyi saja. Waktu kita akan stres. Kadang lagu tu buat kita stres pula. Lagu Awi, Sejati, tinggi tu. Ataupun Di Penjara Janji, oh lagi tinggi. Oh, Di Penjara Janji tinggi tu. Awi tarik. Kita tarik tak lepas, kita stres dengan lagu tu. Stres. Oh tak lepas. Terus stres, masya-Allah. Mungkin kita marah pula, apa semua macam-macam lah. Tapi kalau kita baca qasidah, tak ada stres. Apa di antara qasidah yang kita baca apa? Ya Taibah, relax saja. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani, relax saja. Kita tak stresnya aku, awak tak ada. Bukanlah qasidah itu yang mengindahkan kehidupan Rasulullah. Bukanlah qasidah itu yang nak tunjukkan betapa indahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah yang disebut dalam tu lah yang mengindahkan qasidah tu. Itu Rasulullah, mulianya Rasulullah.
Tanpa Rasulullah, qasidah tu macam tak ada apa. Macam tak ada zauq dah. Disebabkan dalam tu ada keindahan Rasulullah, diceritakan akhlak Rasulullah, mengindahkan lagi qasidah tu. Mengindahkan pula. Macam itulah. Macam Isnin. Dulu Isnin tak mulia. Isnin tak ada kelebihan, Jumaat saja ada kelebihan. Di antara hari yang ada kelebihan Jumaat lah. Isnin tak disebut oleh orang Arab. Tapi Allah tak jadikan Nabi lahir hari Jumaat. Kerana Nabi bukanlah menumpang pada berkat sesuatu, tapi dengan datangnya Nabi, sesuatu itu mendapat kemuliaan dan keberkatan. Dan Nabi lahir hari Isnin terus jadi mulia. Ada hadis hari Isnin hari diangkat amal-amal kita manusia. Sedangkan sebelum tu tidak, hanya hari Jumaat. Hari Jumaat ada hadis diangkat amalan kita. Bila Nabi lahir, hari Isnin juga Allah jadikan angkat amalan manusia, seminggu 2 kali. Ada hadis hari Jumaat Allah buka pintu langit, mustajab doa. Ada riwayat hadis pula hari Isnin pun buka juga pintu langit. Kita boleh tengok hadis-hadis ni dalam kitab Imam Suyuti tentang hukum maulid, hukum menyambut maulid Rasul. Banyak 5 hadis semuanya tentang kelebihan hari Isnin, lebih kurang macam kelebihan hari Jumaat. Semua ini kerana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin insya-Allah. Hari Jumaat Allah jadikan ciptanya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumaat. Nabi Adam dimasukkan dalam syurga hari Jumaat. Dikeluarkan dari syurga hari Jumaat. Turun ke dunia hari Jumaat. Diterima taubatnya hari Jumaat. Dan wafat Nabi Adam hari Jumaat. Tu hadis. Nabi Muhammad pula hari Isnin Nabi lahir. Hari Isnin Nabi hijrah. Hari Isnin turun wahyu. Hari Isnin Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam lagi lah. Sehingga kan wafat Nabi hari Isnin juga. Allah jadikan, Allah nak angkat hari Isnin tengok. Bagaimana hebatnya peristiwa hari Jumaat, hebat juga peristiwa hari Isnin. Maka dua Jumaat dan Isnin ini mempunyai kelebihan yang tersendirilah dia panggil, tersendiri ya. Kenapa? Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bahkan kalau tak lahir Nabi, kita tak tahu pun kelebihan hari Jumaat. Lagi masalah, tak tahu langsung. Kita akan anggap hari Jumaat macam hari yang lain. Tapi dengan lahir Nabi diutuskan, kita tahu kelebihan hari Jumaat. Juga hari Isnin insya-Allah. Semua sebab Rasulullah. Semua sebab Rasulullah. Macam kita lah umat Nabi Muhammad. Bukanlah ramai kita ni menunjukkan, menyebabkan Nabi Muhammad itu menjadi mulia di hari kiamat. Tidak. Tapi Nabi utus, Nabi mai, semua umat jadi mulia. Nabi bangkit awal di akhirat. Nabi pertama bersyafaat sehingga kita umat Nabi Muhammad jadi mulia. Ramainya umat Nabi Muhammad, kenapa? Kerana kemuliaan Nabi Muhammad Allah jadikan rahmatan lil alamin. Macam tu Okey. Semua Nabi akan berbangga dengan umatnya yang ramai. Tetapi kita semua umat Nabi Muhammad yang lebih ramai berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dengan Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad tak akan ada apa-apa umat ini. Semuanya kerana kelahiran dan juga Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah, seolah kemuliaan apa pun kita tidak ada. Tak ada. Insya-Allah. Semua berpunca daripada utusan ini maka Nabi suka pakai baju-baju yang elok lah dia panggil. Tak ada hadis yang kita baca Nabi pakai pakaian kotor. Nabi pakai yang selekeh, tidak ada. Kita baca Syama'il, kita akan lihat pakaian Nabi itu pelbagai fashion dia panggil. Tetapi yang paling Nabi suka pakaian yang disebut komis macam ni. Ni komis lah. Komis. Komis ni satu baju yang dibelah setengah saja. Tak dibelah semua sampai bawah. Tak dibelah semua sampai bawah, jubah. Panggil jubah. Okey, tak apalah. Maka kemuliaan, rahmat, kebaikan yang kita dapat dan umat ni dapat dunia dan akhirat sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semuanya. Kita seronok mengaji Syama'il ni. Ulama tulis Syama'il. Kenapa indah Syama'il ni? Kerana dalam itu diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah ialah al-hibarah. Al-hibarah, satu kain yang keluaran Yaman. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hadatsna Mahmud bin Ghailan, hadatsna Abdul Razzaq, hadatsna Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'annani anzuru ila bariqi saqaihi qala Sufyan uraha hibratan. Jadi macam tu Dia ada dalil tentang kita cakap ni. Ada hadis yang lain Nabi bersabda, mafhumnya perumpamaan aku dan nabi-nabi terdahulu
macam satu bangunan yang terbina, tapi ada seketui bata yang kosong situ, tak ada. Nabi kata setiap orang lalu, orang akan kata elok bangunan ni, tetapi kalau ada seketui bata yang tutup lubang ni, semua bangunan ni akan jadi indah dan elok. Tanpa seketui bata ni macam tak sempurna bangunan tu. Maka akulah, Rasulullah kata, akulah yang datang sempurnakan bangunan ni. Akulah yang bata yang satu tu menyebabkan bangunan tu semua kukuh dan juga cantik elok. Maksudnya dengan datang Nabi Muhammad, semua rasul-rasul dan nabi-nabi terpuji. Mereka dipuji, dimuliakan. Karena yang angkat rasul-rasul dan nabi-nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi cerita pasal Nabi Musa, Nabi cerita pasal Nabi Isa. Quran turun cerita pasal Nabi terdahulu. Tanpa lahir Nabi Muhammad, semua manusia di akhir zaman lah khususnya takkan kenal siapa Nabi terdahulu, siapa Rasul terdahulu, bagaimanakah perjuangan dan juga pengorbanan mereka, tak tahu. Nabi mai, Rasul dan Nabi semuanya Allah SWT dikenali oleh manusia dan dimuliakan oleh manusia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Itulah. Terus daripada Sayyidina Aun ibnu Abi Juhaifah, daripada ayahnya berkata, ayahnya siapa? Abi Juhaifah itulah. Ya. Aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian warna merah. Nabi pakai baju warna merah. Okay. Merah ni ada dua merah yang elok kita pakai. Yang pertama merah yang sayang, yang kedua merah hati. Merah macam kapet ni, macam kapet masjid ni, boleh pakai. Tapi kalau merah yang terlampau terang, itu dah khilaf ulama'. Dan ulama' mengatakan orang lelaki dilarang pakai baju merah terang kerana dia adalah warna wanita. Warna pakaian wanita. Orang lelaki dianjurkan pakai merah yang gelap-gelap sikit, merah hati, atau merah yang pudar. Bukan merah yang terlampau terang, macam tu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku melihat baginda Nabi memakai pakaian warna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Masya Allah. Satu hari aku lihat Rasulullah pakai baju warna merah. Warna merah baju tu. Dan saat itu aku melihat pada betis Rasulullah. Kenapa para sahabat boleh lihat betis Rasulullah? Kerana Nabi pakai bajunya singkat sikit, lebih kurang tengah betis atau bawah sikit pada tengah betis. Betis Nabi boleh dilihat kalau Nabi pakai baju. Macam tu. Sunnah Rasulullah, orang lelaki singkatkan pakaian, wanita labuhkan pakaian. Mai Dajjal, akhir zaman, golongan Dajjal dan juga mereka yang benci sunnah Nabi Muhammad, apa dia buat? Lawan sunnah Nabi Muhammad. Di barat termasuk di Malaysia lah, ada tempat-tempat, ada golongan yang orang lelakinya di pejabat pakai labuh, seluar sampai tutup buku lari apa semua. Perempuan singkatkan pakaian apa? Pakai skirt. Betul tak? Lawan sunnah Nabi tak? Sunnah. Di barat lah, kita tak di barat lah, Malaysia yang marah pula. Okay, di barat. Tengok pejabat-pejabat di barat. Adakah pejabat-pejabat di barat orang lelaki pakai rok pendek pergi pejabat? Ada tak? Ada orang lelaki pakai rok pendek pergi pejabat? Tak ada. Tapi yang pakai pendek kain orang perempuan. Lelaki pakai macam mana? Seluar labuh lah, pakai kasut, pakai stocking lagi. Tak nampak kaki tu, tak nampak betis orang lelaki. Perempuan nampak betis, paha pun boleh nampak. Sunnah Nabi dia buat sebaliknya. Tengok. Inilah golongan yang mereka tak suka sangat, tak suka pada sunnah. Mereka suka buat perkara yang macam melawan ataupun bercanggah dengan agama kita Islam lah. Tak apalah mereka lah, mereka yang lebih mereka. Tapi jangan kita sampai orang Islam pun ikut juga budaya barat yang bercanggah dengan sunnah. Nabi suruh lelaki singkatkan sikit pakaian, perempuan labuhkan, kita buat sebaliknya. Masya-Allah. Dia ada hadis hadis waktu mana seorang sahabat tengah berjalan, dia pakai kain, jubah lah semua kain. Tiba-tiba dia dengar belakang sahabat ni, dia dengar ada seorang menyebut, angkatlah kain kamu, singkatkanlah kain kamu. Dia kali-kali siapa dia ada tegur ni? Rasulullah apanya? Allah senang. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat yang lelaki, singkatkan sikit pakaian. Jangan labuh sangat sampai ke tanah, singkat sikit. Waktu tu disebut dalam hadis, muslimah di Madinah semua risau, semua takut sebab dengar hadis tu. Mereka takut Rasulullah suruh mereka singkatkan pakaian. Zaman Nabi, wanita-wanita zaman itu sangat pemalu, sangat pemalu. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad
Dia kalau kita nak tengok suasana pemalu wanita ni, pergi Tarim Hadramut. Saya duduk di Tarim Hadramut. Kita kalau ikutkan Islam yang masuk ke tanah kita ni, Wali Songo ke, ataupun ulama-ulama wali-wali lah. Kami di Kedah, Syekh Allah Kumairi dan ulama yang lain lah. Majoriti mereka pendakwah yang Islamkan tanah Melayu, pendakwah Yaman, orang Yaman mai. Dan Yaman ni terkenal dengan kekuatan iman dan keaslian sunnah dan juga cara hidup Islam. Macam tu Nabi pernah menyebut tentang Yaman. Yaman ni dia punya jantung dia Tarim. Dari segi ibadah dan juga Islam lah. Dari segi ibu negara Sana'ah lah, dan menjadi ibu negara jantung dia. Kenapa jantung Yaman itu Tarim Hadramut? Yang Nabi sebut al-iman Yaman wal hikmatu yamaniyah. Nabi puji Yaman, iman Yaman Nabi kata. Kenapa jantung dia Tarim Hadramut atau Tarim? Kerana di situ masih ada keaslian sunnah dan juga kehidupan Islam. Di Tarim saja di dunia ni kita boleh lihat orang perempuan kalau nak berjalan belakang-belakang bangunan. Dia tak jalan besar ni. Dia sembunyi belakang bangunan, jalan-jalan nak pergi kedai apa kan, belakang bangunan. Orang perempuan kalau nak lintas jalan, semua motor dan juga kereta berhenti. Bagi orang perempuan jalan dulu, tak mau bagi duduk tepi jalan. Pasal orang duduk tengok perempuan. Dan orang Tarim tak mau bagi orang perempuan sana malu. Duduk tepi jalan, tengok lintas kereta, nak lintas tak boleh. Dia rasa malu punya duduk tepi jalan, orang nak tengok. Wanita Tarim, akhirnya adat di sana, kalau ada orang perempuan nak lintas jalan, akan automatik semua kereta dan motor berhenti. Kereta cepat jalan, baru dah jalan. Kalau jam tu tak jalan, di Tarim, orang perempuan tengah lintas. Waktu dia berlintas saja kita nampak. Waktu lain semua berjalan belakang bangunan. Jalan ambil jalan jauh. Dia ambil jalan jauh. Kalau bertembung ni jalan lelaki, depa lari pergi jalan lain. Tarim saja yang ada. Ini keaslian yang mesti kita lihat dan tengok. Kalau boleh kita pergi lah. Kehidupan Islam masih ada sebenarnya di dunia ni. Di antara ni kota Tarim lah. Kota lain pun ada juga. Di Indonesia pun dengar kata ada juga kehidupan macam tu. Tapi dah kita cerita Tarim sebab kita pernah duduk sana. Macam tu Tempat lain pun ada juga kebaikan tu Tengok betapa tinggi malu orang perempuan waktu tu. Bila muslimah jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kami kena singkatkan juga pakaian?" Nabi kata, "Tidak, labuhkan pakaian kamu, wahai orang wanita muslimah." Bahkan para wanita zaman Rasulullah minta, "Ya Rasulullah, boleh tak kami labuh lebih dari kaki kami?" Nabi kata, "Boleh." Maksudnya kan pakaian tu dah sampai kaki kat bawah tu, tapak kaki. Nabi suruh kalau boleh labuhkan lagi, silakan nak labuhkan lagi. Tu sampai tahap macam tu Orang perempuan dianjurkan labuhkan, orang lelaki dianjurkan singkatkan. Mai orang putih, mai golongan yang tak suka pada ni Nabi Muhammad, depa nak bagi rosak pemikiran orang Islam, depa anjurkan benda macam tu. Dan kita rasa itulah kemajuan. Itulah trend yang terbaru, itulah yang paling hebat. Sekarang ni tak setuju kita cakap tu. Tak setuju pilah kita cerita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Kalau orang tahu ustaz ni jumutlah. Biarlah nak jumut, tak ada masalah. Jumut pun bagus. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengaji hadis. Al-Imam Al-Ghumari ada sebut dalam kitab hadis dia tentang akhir zaman. Di antara tanda alamat kiamat, nak mempertahankan iman dan juga agama, akan dikatakan jumut. Contoh geng-geng lelaki, orang muda lah ni, dia keluar dengan perempuan tak rasa apa. Pergi merempit ke menarik perempuan dengan apa semua lah, bawa couple ni. Ada kawan tak mau, malah aku nak bawa couple ni, aku tak mau macam mana. Dia akan kata apa, hang ni apa ni, seolah dikatakan jumut. Tapi Nabi kata biarlah dikata jumut, yang penting kalian berada dalam syariat Islam, iman, menjaga hati. Masya Allah macam itulah. Kalau kawan kita semua tak pakai tudung muslimah lah, kita pergi jumpa dia pakai tudung labuh, apa dia kata? Tapi pertahankanlah Rasulullah, biar kamu dikata macam tu. Suasana akhir zaman, sunnah dan juga syariat Islam itu akan dituduh sebagai jumut, mundur dan sebagainya. Setengah orang menuduh ustaz-ustaz jumut ni tadi, tak buka fikiran. Cerita yang tu ya tak. Sebenarnya yang itulah segala-galanya. Itulah ruh, itulah keimanan. Tapi ustaz-ustaz juga dianjurkan bacalah isu akhir zaman, baca elok-elok tu, buka sikit. Kalau tak buka pun cerita kitab saya, tak menjadi masalah. Kerana itu kunci untuk kejayaan semuanya. Ada orang dia ingat dia tahu semua isu semasa, dia tahu semua tentang dunia, dia ingat itu kejayaan. Sebenarnya kejayaan yang sebenar, kita memahami agama kita dengan betul, kita mengamalkan agama kita, mengikuti Nabi Muhammad, selesai, semuanya berjaya. Walaupun kita tak pandai sangat tentang keduniaan.
Semuanya situ. Tengok orang yang tak ikut Rasul, di akhirat mereka akan kata apa? Celakalah kami pada hari ini. Sebab Al-Quran saya tak ingat ayat tu, tapi mafhum dia betul lah. Celakalah kami, rugilah kami, kalaulah kami ikut Rasul terdahulu. Kalau dulu kami ikut Rasul. Allah firman dalam Quran surah Yasin ada juga. Allah SWT qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bila orang masuk dalam kubur, dia akan bangun dalam kubur. Bangun dia tengok, wish, apa dia gelap sangat ni? Kubur orangnya. Mailah malaikat nak tanya ada soalan. Dia kata celakalah Allah SWT, kami ini Allah SWT, siapa yang membangkitkan kami pada hari ini? Terkejut bangkit dalam kubur. Terus waktu tu malaikat datang kata apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, itu Allah. Kalau Allah dah janji dulu kamu akan bangkit di kubur, kamu tak percaya, kamu buat lebih kurang. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul yang Allah utuskan, mereka dah sampaikan. Kenapa kamu tak ikut mereka? Kenapa tak ikut rasul-rasul ni? Hari itu mereka akan menyesal bila disebut wa sadaqal mursalun. Mereka akan rasa celakalah kami tidak ikut rasul-rasul. Masya-Allah. Mereka nak ikut diri mereka, mereka nak ikut apa yang mereka faham, bukan nak ikut apa yang Rasul bawa. Tentu baru ni ada satu masjid saya pergi, bukan nak mengumpat, ini pengajaran lah, ini benar bahaya. Dan seorang tu pengurusi ceramah dia dari pengurusi, dia kata dia nak tegur satu perkara. Dia kata Islam ni, dia kata ada satu hukum tentang anak susuan. Kata 3 kali kenyang kot akan menjadi anak susuan lah. Dia macam mahram lah, boleh sentuh adik-adik dia apa semua, mak dia semua tak kisah, aurat apa semua macam mahram lah. Dia kata relevan lagi kah ada anak susuan ni? Sepatutnya tak perlu. Apa ni cakap ni? Masya Allah. Dan dia bukanlah latar belakang mengaji agama, tak apa, kita tak ada masalah yang tu. Kadang mengaji agama pun tak bagus. Ada yang tak mengaji bidang agama, tapi ada orang soleh, ada. Bukan itu kita bertikaikan, tak ada masalah apa. Tapi kenapa dia macam kata tak relevan? Tapi itu syariat hukum. Bagi dia ini dulu, zaman dulu boleh lah kata dia. Zaman lah ni, apa keperluan dia kata dia? Tak relevan ini. Kita pun tak tegur lah, malah nak tegur. Nanti gaduh pula masa muka dengan orang masjid. Cuma kita habaq kata Rasul, kita terima saja apa dia buat itu. Kita kena lemah lembut lah macam tu. Ini akhir zaman, tengok pemikiran macam Nabi bersabda dalam satu hadis, di antara alamat kiamat i'jabul mar'i, Allah SWT Muhammad, kagumnya seseorang itu dengan afkarihi, macam mana hadis tu, dengan lebih kurang mafhum lah, dengan pemikiran dia. Di antara alamat kiamat, seseorang akan kagum dengan pemikiran dia, dia akan tolak pemikiran orang lain. Macam tu. Masuk mesyuarat, dia saja, yang lain semua kena ikut. Itu berlaku di akhir zaman. Tak kata siapa-siapa. Nanti orang tahu, oh ustaz ni siapa dah report kat dia ni? Tak ada report apa, hanya sebut hadis akhir zaman. Itulah penyakit umat akhir zaman lah. Kadang kita pun macam tu juga. Semua kena ikut saya lah, saya ustaz lah, dalam mesyuarat apa semua. Bila kita ingat boleh hadis Nabi, astagfirullah, tak boleh gitu. Dengar sama pandangan orang lain, mungkin mereka lebih baik pandangan mereka. Tapi itulah alamat kiamat, i'jabul mar'i, kagumnya seorang lelaki, seorang itu dengan pemikiran dia. Dia akan mengutuk dan merendahkan orang yang tidak ikut pemikiran dia. Satu saja, kita orang Islam ni ikut apa yang telah disusun diatur oleh Allah dan Rasulnya. Pemikiran kita dari sana, panduan dari sana. Okey, boleh nak berpemikiran sendiri tak? Silakan, tapi jangan sampai bercanggah lah dengan apa yang dibuat oleh Allah dan Rasul. Mesti ikut dia punya landasan itu. Tak boleh lajak. Tak apalah, itu akhir zaman. Satu Nabi bersabda, jika kalian hidup nanti di akhir zaman, wa ra'aitum ikhtilafan katsira, kalian akan melihat, Allah SWT, ikhtilafan katsira, banyaknya perselisihan. Akan berlaku banyak perbezaan pandangan kerana masing-masing i'jab, kagum dengan pemikiran masing-masing. Macam tu. Tetapi kalau pemikiran kita bawa pada kebaikan, memang bagus, tak apa, kita cadangkan saja. Macam tu. Tak apalah. Ada baru ni satu masjid main tanya saya, ustaz, apa hukum dia kita mencantikkan masjid? Ni isu dalam teman-teman ni. Macam manakah kami ni nak buat baru masjid, nak bagi elok lagi? Kita pun tengoklah fatwa apa semua ada lah, macam-macam fatwa lah di kalangan ulama kita ni.
Ada yang mengatakan makruh dan sebagainya. Ada yang mengatakan kalau itu keperluan tidak makruh. Ada juga. Taklah sampai tak haram apa semua ni. Dan saya rujuk pula dengan ulama-ulama kita di Yaman mengatakan ikut uruf, ikut uruf. Uruf ikut setempat. Kalau kebiasaan tempat ataupun daerah tu orang cantikkan masjid, buat masjid baru, bergelok lagi, harus saja silakan. Tak menjadi masalah. Tetapi yang masalah sebenarnya apa dia? Pergaduhan dan masa muka sama AJK. AJK ni bentang untuk kita elokkan lagi masjid, nak tambah keperluan bagi masyarakat kita ni, jadikan masjid tempat dia panggil apa? Semuanya lah masjid lah. Nak lebihkan fungsi masjid dia panggil. Sebahagiannya tak setuju. Apa ni? Sampai tahap masa muka. Bukan masalah nak buat masjid baru, masalah hati-hati sesama kita orang Islam yang berbeza pandangan sampai kadang-kadang memutuskan satu rahim. Zaman Rasulullah berbeza tak pandangan? Beza juga. Tapi mereka masih ada akhlak yang mulia. Allah SWT Muhammad. Sentiasa mereka mengakui mungkin engkau lebih baik lagi. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata aku berdebat dengan seseorang untuk mencari kebenaran. Mungkin Allah jadikan lidah orang yang berdebat dengan aku keluarnya kebenaran dan aku akan ikut. Azan, silakan azan. Azan dah. Azan ni kita sambung 5 minit itu tutuplah. Kuliah maghrib tak boleh lama. Allah Akbar. Allah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم سيدنا محمد أضعف مقاما. Jadi macam itulah, Masya Allah. Itu suasana akhir zaman. Tak apalah, kita kunci pada nak selamatnya adalah kita membersihkan jiwa kita, sehingga timbul kerendahan dan juga pandangan semuanya adalah kebaikan. InsyaAllah semuanya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka umat akhir zaman akan selamat, insyaAllah. Tengoklah macam di Palestin lah ni, khilaf juga tu. Kita orang Malaysia tak pasal-pasal dibahas tentang adakah jihad laku di sana. Padahal kita tak tahu pun fatwa ulama sana. Kita di Palestin pun. Padahal kan baru ni keluar di status. Dia kata apa? Mana ada jihad di Palestin?
Orang Palestin sebenarnya meninggalkan Palestin, jangan berjihad. Kenapa kita tak kuat? Apa fahaman ni? Dia kata kalau jumlah tentera kafir itu ramai, kita sedikit, tak boleh lawan, kata dia. Tidak boleh berjihad. Dia bagi itu dalil. Tak tepat itu. Mana boleh buat pemikiran macam tu? Kan ada ayat Quran berapa banyak dipanggil apa, golongan yang sedikit itu mengalahkan golongan yang banyak. Dan bukan dekat senjata kita, pertolongan dari Allah. Dan kalau pun nak keluar juga pandangan tu, tak apa, silakan. Tetapi adakah kita telah merujuk ulama di Palestin tentang suasana di sana, macam mana keadaan yang sebenar? Masya Allah. Al-Imam Syafi'i waktu duduk di mana, di Iraq, di mana sebelum tu, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Bahasa Melayu dia di Gaza lah, orang putih dia. Bahasa Arab dia Gaza. Bahasa Arab Gaza, bukan Gaza lah. Gaza tu tempat apa? Kelahiran Imam Syafi'i lahir sana, Gaza. Kan biasa-biasa tu bumi Syam. Kelahiran Imam Syafi'i. Betul barulah Imam Syafi'i belajar di Mekah dan sebagainya, di Madinah. Di tempat mulia Gaza tu. Gaza ni 100% Islam, ataupun ada juga sikit bukan Islam, tetapi amalan Islam di sana kuat. Luang pada Gaza, orang Islam Palestin dia lain sikit. Ada yang tutup aurat, semayangnya pun ada yang tidak, apa semua. Gaza ni macam bumi yang menjagalah. Saya cerita macam ni bukanlah saya cipta sendiri dah. Ada kawan-kawan kita yang pergi Palestin baru ni, mereka pilah ziarah semua tempat, mereka yang beritahu cerita balik pada kita lah. Orang yang pergi sana dia beritahu lah keadaan dia, insyaAllah. Jadi ada yang bincang tu, tak boleh, kita kena tanya, rujuk ulama sana lah. Kita duduk sini, kita akan tahu keadaan sana. Kenapa mereka berjihad? Kenapa perlunya berjihad? Kenapa mereka kena lawan? Tak boleh duduk diam. Semua itu mesti ditanya pada orang Palestin dan ulama di sana. Bukan kita boleh keluar pandangan, saya rasa tak boleh. Keadaan sana macam mana? Imam Syafi'i waktu mana duduk di mana? Sebelum duduk Mesir lah. Dia lebih qaul qadim namanya, dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul jadid, pandangan Imam Syafi'i yang baru punya. Fatwa-fatwa dia, kenapa jadi baru? Yang lama lain baru lain? Kerana keadaan setempat Imam Syafi'i duduk. Berubah dia punya fatwa dia, ada perubahan sikit di segi keadaan masyarakat setempat. Kita mana boleh buat? Saya rasa tak perlu berjihad. Mana boleh rasa tu? Takkanlah kamu PhD kau cerdik macam mana pun, dari segi disiplin tak boleh, mesti merujuk ulama sana. Macam kita keadaan di tanah Melayu ni, apa keputusan ulama di sini? Ulama tanah Arab dia akan kata rujuk ulama tanah Melayu. Bukan semua boleh merujuk ulama tanah Arab. Bukan semua kita boleh merujuk ulama di sini. Setiap tempat tu ada keadaan yang berbeza-beza. Itu disiplin ilmu sebenarnya. Jadi tengok ada perbezaan pandangan. Ada mengatakan Hamas dan Syiah jangan support dia, bahaya ni. Tidak, Hamas Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam ni kan, siapa guru mereka? Saya baca semalam, lambatlah kita nak tengok balik, kita baca tu. Dia diasaskan, guru mereka, murabi mursyid mereka itu ahli zikir, orang yang belajar di Mesir, orang yang asalnya daripada dipanggil apa? Syria, ulama Syam. Mereka ni ulama Syam atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ni yang mendidik Brigade Al-Qassam ni ataupun Hamas. Tapi kenapa Hamas bergabung dengan Iran? Kenapa? Sebab Iran ataupun orang Syiah pun mereka ada pendirian untuk selamatkan Masjid Al-Aqsa. Kerana Masjid Al-Aqsa tu macam bersatu fahaman-fahaman yang beza ni. Satu musuh dia panggil. Tetapi ada orang kata Iran ni sebenarnya dia nak ambil kesempatan, nak tunjuk kehebatan dia. Akhirnya dia akan keluarkan Imam Mahdi palsu. Syiah memang ada Imam Mahdi palsu lah ni. Dia akan kata ni Imam Mahdi yang sebenar. Padahal bukan Imam Mahdi sebenar. Tapi bukan isu dia lah ni. Kita fokuskan pada Palestin. Hamas lah ni mereka akan join saja, terima saja siapa yang nak tolong mereka, bersama-sama berjihad. Semalam saya tengok Izzuddin, dia panggil apa, Muhammad Dhaif tu, Muhammad Dhaif ataupun Abu Ubaidah tu, dia ketua Qassam tu, dia seru semua seluruh dunia. Sebab Malaysia, Indonesia tu jom berjihad ni tadi di sana. Itu bukan nak ajak pergi semua tu, kita pun ada undang masalah juga, kita undang kita ni. Tak apalah, itu ada kebaikan dia juga. Cuma nak sebab apanya? Lah ni Al-Qassam atau Hamas mereka terima saja setiap orang Islam, tak kira pandangan apapun, berjihad di sana. Kerana itu dah darurat dan memang itu saja jalan untuk umat Islam bersatu. Macam kita di Malaysia lah ni lah. Perlih lain sikit fahaman dia, perlih. Kita di Selangor lain sikit. Tapi kita boleh berbincang kerana Palestin. Termasuk juga parti politik. Ini bukan nak politik. Tengok baru ni perhimpunan di KL. Pemimpin parti sesama yang berbeza boleh duduk sekali. Ini masanya kita bersatu. Letak tepi tu perbezaan tu.
semua kena menunjukkan dia panggil apa, sokongan kepada Palestin. Yang mampu pipi lah, yang negara yang macam Iran ke Lebanon ke, mereka mampu pipi turun berjihad di sana. Adapun kita, jihad kita pada waktu ni infak ataupun perbanyakkan doa pada Allah SWT. Setengah negeri menganjurkan kunut nazilah setiap waktu fardu salat. Kita tak apalah nak buat subuh saja ataupun subuh dengan maghrib, maka perbanyakkan kunut nazilah dan doa selepas sembahyang, wajibkan diri kita doa untuk mereka. Perlukan doa kita. Itu jadi Allah SWT Muhammad, jangan kita peningkan umat Islam sedangkan mereka sana menumpahkan darah sampai syahid kerana pertahankan negara mereka. Kita bincang lagi. Tak payah kot mereka lawan apa-apa. Terima normalisasi Israel, jangan. Tak boleh terima itu. Israel nak satu saja. Yahudi Israel mereka nak satu saja. Semua dunia Arab dan juga dunia Islam ni menerima dan bekerjasama dengan mereka. Terima saya, iktiraf mereka sebagai sebuah negara. Tapi masalahnya sekarang ni 2-3 bulan ni mereka duduk pergi rumah orang Palestin, tembak dan juga halau. Mereka ambil rumah tu duduk, rampas tanah, makin banyak tanah mereka rampas. Inilah pepatah Melayu kata, bagi betih nak paha, itulah Yahudi. Dapat elok dah negara mereka tu, mereka bina tu, walaupun tanah orang. Nak ambil lagi, bagi betih nak paha. Itu Yahudi, tak pernah puas. Nak lagi. Satulah orang Hamas itu marah. Hamas tu orang Palestin. Orang Palestin, mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka semayang macam kita, mereka berzikir macam kita, fahaman mereka macam kita. Tetapi Iran tu dia lain sikit. Tak apalah, yang penting lah ni bagaimana untuk menyelamatkan Palestin, nak lawan satu musuh ni. Itulah kisah dia. Masa kita jangan wujudkan benda perbezaan pandangan banyak sangat sampai pening masyarakat. Tengok zahirnya baik, okey baik, jihad, sudah. Ini masih lagi bahas, itu ini. Kita jangan Hamas ni, kita kena hati-hati, tak boleh percaya sangat. Apa pahaman ni? Dia pun tak kenal Hamas siapa. Dia pun tak pernah jumpa wakil Hamas ataupun pergi ke sana. Ini semua masalah umat Islam lah ni. Kagum dengan pemikiran sendiri. Dia nak orang like Facebook dia nak orang share dia, sebab nampak dia beza pandangan pada orang. Kagum dengan pemikiran kita yang pelik. Tahu kan? Nak pelik senang saja. Buang baju semua, buang seluar, pergi jalan tengah pekan. Itu pun pelik. Senang saja. Dia buat pemikiran itu. Melawak. Marah sikit orang. Okay. Pakai yang paling digemari oleh Rasulullah. Okay. Nabi pakai baju warna merah. Aku seolah-olah melihat betis Rasulullah ada kilauan cahaya kedua-dua betis Rasulullah. Nabi itu putih kemerahan. Dan badan Nabi itu seluruhnya bercahaya. Nabi bukan buat cahaya wajah saja, tangan ni ada cahaya. Termasuk betis Nabi ada keluar cahaya. Aku lihat cahaya bersinar, kilauan daripada dua betis Nabi saat Nabi pakai baju warna merah. Masya Allah. Jadi ini dalil kata Nabi SAW ada pakaian baju dengan pelbagai warna, pelbagai fashion. Tapi yang paling Nabi suka adalah qamis. Macam tu. Tak apalah, insyaAllah nanti kita sambung pada hadis seterusnya tentang pakaian Nabi SAW. Dan hari ini kita cerita pasal hibrah. Nabi pakai baju kain buatan Yaman, insyaAllah. Dan Allah memberkati kita, merahmati kita semua. Dan kita niat majlis kita ni zikir kita, baca Quran kita, selawat kita, mengaji kita hari ini, kita niat semuanya Allah sampaikan kepada orang Palestin, jadikan pertolongan pada mereka. Kita niat majlis kita ni asbab kemenangan untuk mereka semua. Saudara kita yang kena bunuh. Tadi kita tengok berita, Israel bagi amaran, dia suruh keluar daripada Palestin, utara Palestin, pergi ke selatan, suruh pindah. Mereka pun semua bakat pindah lah, naik truck semua nak pindah. Tengah dalam perjalanan nak pindah, mereka bom macam tu. Jahat semua. Dia suruh pindah, tinggalkan utara Palestin sebab nak bom macam tu. Tapi waktu mereka pakat pindah, dia bom situ, dia tengah dalam perjalanan tu. Itu jahat dia. Yang bom tu siapa? Kebanyakan wanita, orang tua-tua dan juga kanak-kanak. Yang tu yang target. Terjahat tu Palestin. Hamas, tanda mereka ahli sunnah wal jamaah ada akhlak sunnah Nabi Muhammad. Hamas dia panggil apa? Masuk rumah Yahudi, dia tak halau. Dia tahu di tanah dia. Dia tak sakitkan. Kalau seorang Yahudi tu dia ceritakan, perempuan dia cerita dalam berita baru ni. Dia tahu aku pelik dengan Hamas ni, kata dia. Tentang Palestin lah, orang Islam lah. Ahli sunnah wal jamaah ni. Pelik kata dia, dia pun masuk rumah kami takut. Lepas tu dia kata apa? Kami orang Islam, kami tak akan sakitkan orang. Kamu tak lawan kami tak sakitkan. Tentang Hamas. Lepas tu tengah dia duduk lebih kurang 2 jam di rumah orang ni. Dia tengah buat kerja lah, laptop semua, dalam strategi perang lah, tactical. Tiba-tiba seorang Hamas tu kata apa? Boleh tak saya minta izin nak ambil satu biji pisang saya nak makan. Dia terkejut. Minta izin? Kalau lah tentera Yahudi dia minta izin tak? Dia balas semua apa yang ada.
Sebab memang kisah sahih, mereka masuk umur Islam, mereka rampas semuanya, ambil semua, curi. Tapi tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kemungkinan mereka ni tentang Imam Mahdi, minta apa? Main pisang sebiji boleh tak? Sebagian tu minta air sejuk nak minum, tak rampas. Sedangkan mereka ada kuasa untuk merampas. Ni kafir harbi ni. Tapi mereka ikut sunnah Nabi. Orang yang tak lawan dengan kita, jangan lawan. Orang tua-tua dan juga kanak-kanak tak boleh bunuh. Itu sunnah perang yang Nabi telah tetapkan. Kenapa orang Palestin mati banyak, syahid banyak? Kerana mereka hantar roket dan main bom tanpa bagi tahu amaran dulu. Kenapa orang Israel ramai tak mati bila Hamas serang? Hamas akan bagi peluang, bagi amaran dulu, buat pengumuman dulu, pindah daripada tempat ni. Sebentar lagi kami akan bom. Okey, 5 ke 6 ke? Bom main roket. Main daripada tak ada orang lah, bom. Itu akhlak Islam. Seperti Nabi habang kat sahabat, kalau nak pergi perang, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dulu. Nampak musuh di sana, azan dulu. Azan isyarat kami orang Islam. Kalau kamu berunduk, okey, kami tidak akan menyerang kamu. Tapi dengan azan ni isyarat kepada kami akan menyerang. Kalau kamu teruskan serang, kami akan menyerang. Kalau berunduk, habis selesai perang. Kalau mereka settle. Islam ada isyarat waktu nak perang. Bacalah dalam sejarah peperangan Rasulullah, kebanyakan musuh serang Rasulullah tanpa bagi amaran dulu. Mereka tak suka ikut undang-undang perang, dia panggil. Tapi Nabi Muhammad nak pergi perang, bagi amaran dulu, hantar dulu sahabat, dia bagi tahu dulu esok nak perang ke apa semua. Masya-Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam berperang ada time dia. Orang kafir mereka kalau nak bunuh kita tak ada time, mengejut terus. Mereka tak fair lah, mereka tak betul-betul berani, dia panggil. Untuk lawan orang Islam. Tahulah, kita doa saja insya-Allah kemenangan untuk Hamas dan juga orang Palestin. Peperangan ni mungkin makin teruk lagi, makin dahsyat lagi. Kita doakan saja insya-Allah Allah beri kemenangan mudahan. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim. Allahumma inna bidak. Hasbunallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.